Profesor Jules Messerman, dia seorang ahli akademik di San Francisco. Dia pernah menulis dalam majalah Time atau Time Magazine, "What's a great leader? Throughout history, who qualifies?" Apakah ciri-ciri pemimpin yang hebat? Dan sepanjang sejarah, siapa yang layak ditabarkan sebagai pemimpin paling hebat dalam sejarah? Dia senarai, dia orang akademik, dia senarai panjang semua pemimpin dalam dunia, bukan dalam bidang politik saja, termasuk ahli-ahli akademik. Louis Pasteur, dia masuk kan? Louis Pasteur ni yang buat pasteurize untuk susu masam tu, dia masuk kan? Jonas Salk, cipta bius kau, gitulah, pun dia masukkan dalam senarai. Dia kata semua pemimpin saya dah cek, start daripada Abraham kata sampai Moses, sampailah moden. Dia kata tidak ada yang boleh challenge satu orang manusia, namanya Muhammad. Dia Kristian dan dia masih Kristian. Dia kata ini Muhammad, tak ada orang boleh challenge. Dia boleh ubah manusia seperti Umar Al-Khattab. Dia boleh ubah bangsa Arab yang dulu jual tak laku. Dia boleh ubah landscape orang-orang Arab ketika itu. Dan antara sebab kejayaannya adalah dia punya karakter dia. Dia seorang yang sangat amanah. Sebab itu amanah ni modal terbesar untuk mencipta kejayaan. Tuan-tuan kalau nak bisnes, kalau orang tak percaya, tuan-tuan boleh berjaya dalam perniagaan. Tuan-tuan dalam politik, tanpa kepercayaan, tombang tuan-tuan. Kepercayaan ni modal terbesar sebuah kejayaan. Ahli politik kalau tak dapat kepercayaan, mimpilah boleh jadi calon ataupun boleh menang dalam pilihan raya. Kepercayaan. Orang bisnes, kalau tak ada kepercayaan, orang tak akan beli produk dia. Sebab itu orang banyak gunakan ustaz untuk berniaga. Sebab ustaz tu dia ada kepercayaan. Go shop pun dia sapu juga, dia jual apa-apa, orang akan gunakan ustaz sebab orang nak laku. Kepercayaan. Kan ustaz kan orang percaya, walaupun bukan bidang dia, ceramah dia, masak dia, go shop dia, semua dia. Tapi sebab kepercayaan. Orang berniaga kepercayaan. Hatta penceramah pun kepercayaan. Tuan-tuan nak ke panggil satu orang penceramah yang ada masalah, dia bercerai dengan isteri dia lah, lepas tu dia sibuk pula nak kahwin muda, dia mau cerita dia keluar dari internet, orang pun dah cerita dia mau bercerai, tiba-tiba menonong kita nak panggil dia ceramah di surau kita, tajuk ceramahnya keluarga bahagia. Tuan-tuan nak datang? Pirang kau hara siang malam, cerai dalam telefon, apa benda nak ajar orang. Kita hilang kepercayaan. Sebab itu kepercayaan modal terbesar. Dan Nabi kita, dia sukses dalam kerjaya salah satu sebab dia ni amanah dan dipercayai. Sebab itu tuan-tuan hadirin hadirat sekalian, bagi kita sebagai manusia, khususnya sebagai seorang Islam, apakah bentuk amanah yang perlu kita jalankan sebagaimana kita ini seorang manusia, sementara lagi seorang mukmin? Syekh Mustafa Al-Maraghi dan Muhammad bin Abdullah Asy-Syaukani As-Sana'ani ada menulis beberapa artikel tentang apakah bentuk amanah yang perlu dijalankan oleh seorang yang beriman. Kata mereka, perintah memelihara amanah wajib kepada setiap mukallaf, iaitu pertama sekali, ni peringatan untuk kita bersama, nombor satu sekali amanah kepada Allah. Itu nombor satu. Tidak boleh menetak jati, papan di Jawa dibelah-belah. Jangan diikut kehendak hati, kita di bawah perintah Allah. Itu memang pertama sekali amanah kita kepada Allah. Baik itu dalam Quran, Allah Ta'ala telah memberi satu garis panduan. Mu wahai manusia, jangan over daripada aku. Kok mana pun Allah number one. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillah wa rasulihi wattaqullah innallaha sami'un alim. Hei orang beriman, jangan kamu mengada-ngada, jangan kamu memandai-mandai membuat sesuatu hukum sebelum mendapat kebenaran daripada Allah dan Rasul. Bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya aku Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Artinya Tuhan kata jangan kau bercakap sebelum kau tengok apakah kata Nabi. Jangan kau memerintah sebelum menengok apakah Nabi perintahkan. Jangan kau berfatwa sebelum kau tengok apa keputusan hukum daripada Nabi.
Jangan kau memutuskan satu perkara sebelum Nabi yang memutuskan. Artinya amanah kita kepada Allah adalah tunduk patuh di bawah Allah. Tegakkanlah syarat dengan undang, tegakkan adat yang dipegang, tegakkan amanah yang disandang, tegakkan hukum yang ditimbang, tegakkan pusaka yang dibilang, tegakkan janji yang ditimang. Betulkan lantai yang terjungkit, betulkan dinding yang menetas, betulkan tiang yang terpalang, betulkan atap yang berjurai, betulkan salah dengan sili. Manusia sekarang ini, dia tidak kadar diri. Dia tidak tengok bahawa dia tu lebih kecil daripada Tuhan. Maka kadang-kadang dia mengeluarkan satu-satu hukum ataupun satu-satu keputusan hukum tanpa merujuk pada apa kata Tuhan. Itu bahaya sekarang ini. Setiap hukum mesti tengok apa Tuhan kata dulu. Bukan kau dulu yang kata. Tuhan kata apa dalam bab itu. Ini tidak. Dia akan buat satu hukum tanpa merujuk kepada Nabi kata apa, Allah kata apa. Ini yang berlaku sekarang. Sedangkan Allah lebih tahu apa kepada kita berbanding kita sendiri. Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Siapa yang lebih kenal engkau? Allah ataupun diri engkau sendiri? Bagi orang yang meyakini, kata Allah, surah Al-Maidah ayat 50. Allah lebih kenal diri engkau. Jadi bagi orang yang beriman, amanah dia yang pertama adalah yang dia tak boleh pecah amanah, dia kena tunduk patuh kepada Allah. Tuan-tuan, sekarang ni agama dalam dunia, bukan ada Islam ya, banyak agama dalam dunia ni. Ada 9,900 agama di seluruh dunia. 70% daripada manusia peluk 5 agama utama: Islam, Kristian, Hindu, Buddha, Yahudi. Tapi ada beratus-ratus, beribu-ribu lagi agama-agama lain. Agama Pagan, Tenrikyo, Chow Dai, Aikwan, Mandisma, Rastasfari, Ratana, Scientology, Yazidisma dan macam-macam lagi. Antara semua agama itu, kita dengan bangga mengatakan tak ada yang boleh challenge agama Islam. Sebab hanya agama Islam saja, agama yang Allah dia didik A sampai Z. Sebab dia lebih tahu yang terbaik untuk kita. Melalui lisan Nabinya, dia mengajar kita daripada tidur sampai tidur balik. Sebab itu apabila orang yang tidak mau laksanakan perintah Allah, Allah marah. Aku dah tolong kau mudahkan hidup A sampai Z, engkau nak ikut cakap aku sikit pun tak boleh lah. Bagai contoh, aku suruh tutup aurat. Adalah sebab tutup aurat. Yang ini kita akan bincangkan lebih lanjut selepas ini, kerana kita nak memberi laluan dulu kepada azan Isyak. Sempatlah kepada Bilal kita siap-siap on mikrofon, minum air segelas. Jadi kita akan beri laluan dulu kepada azan Isyak. Maka tuan-tuan semua jangan ke mana-mana. Kita akan kembali selepas ini. Wallahu a'lam.